Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel YouTube Kelas Matematik Tahun 2. Pada hari ini kita akan membincangkan operasi darab. Pastikan murid-murid ada alat tulis dan juga buku sebagai rujukan. Tanpa buang masa, jom kita mulakan kelas hari ini. Okey, baik. Pada hari ini kita akan melihat operasi darab. Kita dah selesai dah operasi tambah, operasi tolak. Jadi hari ini kita akan melihat secara asas apa itu darab. Okey, apa itu darab? Itu kena tahu dulu. Okey, ingat. Darab ialah penambahan berulang. Kita dah belajar dah operasi tambah kan? Jadi katakan contoh kita nak tambah satu nilai yang sama tapi dalam kuantiti yang banyak. Contohnya kita nak tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berapa jumlahnya? Kan kita boleh tambah, tak ada masalah, tapi dia akan ambil masa sedikit lah. Jadi operasi darab ini membantu kita untuk mendapatkan jumlah dengan cepat. So operasi darab ini ialah penambahan berulang. Okey. Kita terus kepada operasi darab. Boleh lihat pada gambar pada skrin ni. Ada 3 orang kanak-kanak. Setiap kanak-kanak ada 2 belon. Kan? Ni belon yang kanak-kanak yang pertama. Ini kanak-kanak yang kedua. Ini kanak-kanak yang ketiga. Setiap orang dapat berapa belon? Dia dapat 2. Setiap orang dapat 2. Jadi ada berapa kumpulan? Dia senang nak cerita dalam operasi darab ni. Kita bahagikan mengikut kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga. So ada berapa kumpulan? Ada 3 kumpulan. Ni kumpulan pertama, kumpulan yang kedua, kumpulan yang ketiga. Setiap kumpulan ada berapa? Ada 2 belon. Belon yang pertama, belon yang kedua. Ni pun ada 2 juga. Ini pun ada 2 juga. Kalau nak senang faham, bila kita tambahkan, berapa jumlah dia? Jumlah dia 6. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Tapi kalau kita nak menggunakan operasi darab, dia akan jadi 3 kali 2 jadi 6. Apa benda kali ni kan? Kita lihat. Kali ni dia sama dengan darab. Dia boleh kata menggunakan istilah kali ataupun darab. 3 kali 2 ataupun 3 darab 2. Jadi hari ni kita nak faham macam mana kita nak gunakan operasi darab ni. Sebelum nak hafal sifir tu. Ini yang pertama ni. Kotak yang pertama ni, nombor 3 ni. Kotak yang pertama ini kita panggil dia sebagai kumpulan. Tadi ada berapa kumpulan? Ada 3 kumpulan. Lepas tu yang tengah-tengah ni operasi darab. Kotak yang kedua ni, ini adalah bilangan objek dalam setiap kumpulan. Macam belon tadi kan? Seorang murid, seorang kanak-kanak, dia ada 2 belon. Ada berapa kumpulan? Ada 3 kumpulan ataupun ada 3 orang. Setiap orang ada 2 belon. So sama dengan yang nombor 6 ni ataupun kotak yang terakhir ni adalah jumlah objek. Boleh dapat? Ulang lagi sekali. Yang pertama ini adalah bilangan kumpulan darab bilangan objek sama dengan bilangan objek. Ini bilangan objek dalam setiap kumpulan. Ini bilangan objek keseluruhan. Boleh? Ini adalah ayat matematik. Kalau dalam penyelesaian masalah, kita dah belajar dah kan? Soalan penyelesaian masalah. So kita menukarkan ayat bahasa Melayu itu menjadi ayat matematik. Maksudnya ada nombor saja. Ada operasi, ada sama dengan 3 darab 2 sama dengan 6. So ini dipanggil ayat matematik.
Okay, baik, kita tengok contoh. Dia ada 2 orang kanak-kanak. Kanak-kanak yang lelaki yang pertama ni, saya susun 2 baris. Setiap baris ada 4 kuih bulan. Kanak-kanak perempuan ni, saya susun 4 baris. Setiap baris ada 2 kuih bulan. Soalannya, berapakah jumlah semua? Kalau tengok gambar ni, kita boleh kira lah, kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kuih bulan. Tapi kalau menggunakan operasi darab, bagaimana? Okay, baik. Kita buat yang murid lelaki ni dulu. Budak lelaki ni kan. Saya susun 2 baris. So, baris tu maksudnya kumpulan lah. Kita merujukkan kepada kotak yang pertama ni. So, ada berapa kumpulan? Ada 2. So, tulis 2. Darab. Ingat, kotak yang kedua adalah bilangan objek setiap kumpulan. Okey, setiap kumpulan ada berapa? Tengok balik. Setiap baris ada 4 kuih bulan. Maknanya satu kumpulan ada 4. So, tulislah 4. Ini adalah bilangan kumpulan. Inilah bilangan objek setiap kumpulan. Dan kotak yang terakhir ini adalah jumlah objek. So, 2 darab 4 sama dengan satu kumpulan ada 4. So, 2 kumpulan ada 8. Okay, kita tengok pula yang murid perempuan ni pula. Okay, saya susun 4 baris. So, 4 baris. Tadi 2 baris, maksud ada 2 kumpulan. Kalau 4 baris, ada berapa kumpulan? 4 kumpulan. Bagus. Darab. Setiap kumpulan ada berapa? Setiap baris ada 2 kuih bulan. Maksudnya satu kumpulan ada 2. Jadi 4 darab 2. Berapa jumlah keseluruhannya? Ada 4 kumpulan, satu kumpulan ada 2. Jadi kalau 4 kumpulan ada 8. Sama tak jumlah dia? Sini pun 8. Yang perempuan ni pun lah 8. Cuma berbeza dia adalah ini 2 kali 4, 4 kali 2. Nanti kalau kita tengok sifir, yang ini adalah sifir 4, yang ini adalah sifir 2. Tapi nak kasih faham dahulu. 2 darab 4, 4 darab 2. Okey, kita tengok pula yang ni. Okey, harap dah boleh jelas lah. Apa? Kotak yang pertama apa? Kumpulan. Ada berapa kumpulan? 1, 2, 3. So, tulis 3. Darab. Setiap kumpulan ada berapa? 1, 2, 3. Setiap kumpulan ada 3. So, berapa jumlah semuanya? Satu kumpulan ada 3. So, ada 3 kumpulan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 3 darab 3 sama dengan 9. Okey, boleh dapat? Terbaik. Okey, contoh seterusnya. Kira bilangan butang dalam setiap kumpulan. Kumpulan ni boleh merujuk apa-apa pun. Merujuk baris, merujuk orang. Kumpulan dekat sini adalah baju lah. Ada berapa helai baju? 1, 2, 3, 4. Maksudnya ada 4 kumpulan. Dia kata kirakan bilangan butang. Butang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya sehelai baju ada 5 butang. Kita nak kira berapakah jumlah semua butang. So ada berapa kumpulan? Ada 4 kumpulan. Setiap kumpulan ada 5 butang. Jadi berapa jumlah semua butang? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Kenapa ada 2 ni? Sebab kita dah tahu dah tadi definisi yang pertama kan. Darab merupakan penambahan berulang. Jadi kalau 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Ataupun nak lebih mudah, kita terus menggunakan operasi darab. 4 darab 5 sama dengan 20. Okey, contoh seterusnya.
Masih lagi baju. Okey, baju ada berapa helai? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ada 5. 5 kumpulan. Butang setiap helai baju ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Macam mana kita nak tulis? Maksudnya 5 darab 4. Ataupun kalau menggunakan operasi tambah, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Sama je. Ini kalau guna sifir 5, yang ini sifir 4. Okey, jelas setakat ni? Kalau tak jelas nanti boleh lihat balik video ni. Okey, kita nak bina sifir. Okey, kalau dah faham konsep tadi, dah faham dah yang kotak yang pertama itu adalah kumpulan, kotak yang kedua tu bilangan, setiap kumpulan tu ada berapa, dan kotak yang terakhir itu adalah jumlah keseluruhan. Barulah kita boleh buat sifir ataupun hafal sifir. Jadi untuk murid tahun 2 ni, kalau boleh hafal bermula dengan sifir 2 dahulu. Okey, kita lihat dulu. Nanti kemudianlah untuk hafal sifir. Okey, ni sifir 2. Sifir darab 2. Maksudnya kalau nak hafal secara biasa tu 1 darab 2, 2 kan. 2 darab 2, 4, 3 darab 2, 6, sampailah 9 darab 2. 1 darab 2 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 4. Maksudnya ada 2 kumpulan, setiap kumpulan ada 2. Jadi 2 tambah 2, 4. Ataupun senang nak kira 2 darab 2. Okey, cuba isi yang ini. 7 darab 2. Sama dengan berapa 7 darab 2? Dia sebenarnya adalah operasi tambah. 2 tambah 2. Tengok dengar seterusnya. Ni. Kalau sifir 2 dia sebenarnya adalah tambah 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Jadi yang ini, kalau 12. 12 tambah 2 sama dengan 14. Okey, pandai. Maksudnya 7 darab 2 sama dengan 14. Kemudian tambah lagi 2. 14 tambah 2 sama dengan 16. Jadi kalau kita nak hafal sifir, 8 darab 2 sama dengan 16. So 16 tambah 2 sama dengan 18. Jadi 9 darab 2 sama dengan 18. Ataupun sifir 2 ni merupakan hasil tambah 2 yang berulang. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Boleh hafal ni, sifir 2 dah boleh hafal dah. Okey. Ni sifir 3 pula. Sama juga konsep dia. 1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6, 3 darab 3, 9. 3 ni sama juga. Merupakan hasil tambah 3 yang berulang. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Jadi kalau kita nak penuhkan jawapan kat sini, 18 tambah 3 sama dengan 21. Maksud 18 tambah 3. Okey, kat sini dia beza sikit. 8 darab berapa sama dengan 24? Ini merupakan sifir 3. So kita tulis 3. 8 darab 3, 24. Okey, yang terakhir. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksud 9 darab 3 sama dengan 27. Kalau nak lagi jelas, sifir darab 3 merupakan hasil darab 3 yang berulang. 3 tambah 3 tambah 3. Okey, sifir 4. Ni kita pergi secara laju sahaja dulu. Okey, nanti kemudian baru kita lihat macam mana nak hafal dan sebagainya. Okey, sifir 4 pun sama juga. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. Merupakan sifir 4 ni merupakan hasil tambah 4 yang berulang. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. Okey. Jadi kalau dekat sini berapa jawapan dia?
20 tambah 4. Sebab dia akan tambah 4 tambah 4 kan. So 20 tambah 4 sama dengan 24. Sini nak tulis berapa? Tulislah 4. Sebab semua ni adalah sifir 4. Okey, yang terakhir lepas 8 nombor 9. Okey, nanti boleh hafal lah sifir 4 ni. Okey, yang terakhir merupakan sifir 5. Sifir 5 merupakan hasil tambah 5 yang berulang. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. Jadi nak hafal sifir adalah 5, 10, 15, 20. Tak apa sifir ni. Okay. So berapa jawapan kat sini? 30 kita tambah dengan 5. So jawapan dia 35. Ni sifir 5 kita tulis 5. Yang lepas 8 adalah 9. Okay, itu sahaja untuk hari ini untuk pengenalan kepada operasi darab. Okay, kita tahu operasi darab kita nak kasih murid-murid faham. Kotak yang pertama itu adalah bilangan kumpulan. Kotak yang kedua ataupun darab berapa merupakan berapa bilangan di dalam kumpulan itu, kemudian sama dengan berapakah jumlah keseluruhan. Okay, so nak lagi faham boleh buat latihan matematik dalam buku aktiviti muka surat 56, 57, 58 dan 59. Itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jangan lupa untuk melihat pada video-video yang lepas ataupun boleh lihat pada video ini mana yang tak jelas. Okay, bye-bye.